Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1142. Antara paparan utama. Kuala Selangor buat PNPN semakin pucalana. Adakah projek gandingan 2H itu patuh syariah? Sudah lama sayur-sayuran naik harga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz baru-baru ini dengan bangganya mengumumkan bahawa Kuala Selangor telah diambil sebagai daerah angkat kementerian yang diterajuinya. Beliau juga mengumumkan kelulusan bagi pembinaan stesen jajaran utara projek laluan rel Pantai Timur ECRL di Puncak Alam. Saya telah mohon pihak berkaitan untuk memberi pertimbangan rapi terhadap permintaan stesen ECRL ini dan alhamdulillah ia telah diluluskan dan insya-Allah akan ada stesen ECRL di Puncak Alam ini. Katanya ketika berucap pada Majlis Kenduri Rakyat Kuala Selangor pada 5 Jun lalu, lapor bernama. Adakah Tengku Zafrul juga dihinggapi sindrom pemimpin cap ayam kerana tidak dapat membezakan antara bidang kuasa seorang ketua pegawai eksekutif, CEO dan seorang menteri kewangan? Bank mungkin boleh mengambil mana-mana kawasan sebagai daerah angkat untuk projek dalam tanggungjawab sosial korporat atas alasan tertentu. Namun, apa alasan Tengku Zafrul untuk mengambil Kuala Selangor sebagai daerah angkat? Sedangkan kita tahu Kementerian Kewangan bukan milik Tengku Zafrul kerana tanggungjawabnya merentas ke seluruh daerah di negara ini. Tidak kira sama ada beliau secara peribadi menyimpan sedikit sentimental dengan daerah Kuala Selangor. Justru tidak mengherankan jika tindakan Tengku Zafrul itu menimbulkan pelbagai spekulasi selain kecaman daripada kedua-dua blok UMNO dan Pakatan Harapan. Sepanjang saya menjadi ahli parlimen sejak 2008, saya tak pernah mendengar ada mana-mana kementerian mengamalkan pendekatan daerah angkat. Sesebuah kementerian perlu merangka dasar dan menyampaikan perkhidmatan kepada seluruh negara dan bukan mana-mana satu kawasan tertentu, ujar Setiausaha Agung DAP Anthony Locke Siufuk. Menurut Anthony Locke, Tengku Zafrul tidak patut menggunakan kedudukannya sebagai Menteri Kewangan untuk memberi kelebihan kepada dirinya untuk bertanding dalam sesuatu kawasan. Tambahan pula, kelulusan untuk sesebuah stesen kereta api juga bukan di bawah bidang kuasanya sebagai Menteri Kewangan. Kelulusan untuk railway scheme adalah di bawah tanggungjawab Agensi Pengangkutan Awam Darat yang merupakan agensi di bawah Kementerian Pengangkutan, tegasnya. Turut tampil memberi nasihat kepada Tengku Zafrul ialah Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Dalam satu hantaran di Facebook, Muhammad Khalid mengingatkan negara sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran. Sambil membidas pihak yang terbabit, beliau mengakui bahawa ekonomi negara menunjukkan pemulihan yang sangat perlahan. Pelaburan asing hanya sekadar iltizam di atas kertas. Krisis makanan adalah realiti yang nyata. Sistem imigrasi terus bermasalah. Kesesakan lalu lintas membarah apalagi bila sistem rel semuanya semakin usang dan menua. Penafian bukan lagi pilihan kepada kerajaan. Barisan Nasional sebagai sebahagian dari kerajaan tidak akan lari dari tanggungjawab atas semua ini, ujarnya. Beliau menyelar pihak yang meletakkan segala kesalahan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Menurut beliau, tindakan tersebut adalah tidak wajar. Menteri-menteri terbabit wajar tampil dan menunjukkan kepimpinan. Namun, di mana semua menteri di kala Perdana Menteri berhadapan dengan pelbagai asakan kerana kecelasan mereka dalam tanggungjawab, bidasnya. Kecuali Tengku Zafrul, secara tersirat beliau menyalahkan menteri-menteri yang terdiri daripada bukan ahli parlimen UMNO, khususnya Bersatu. Krisis makanan bukan isu baharu dan semakin meruncing semasa pandemik. Masakan menteri dan kementerian berkaitan tidak boleh merancang ke hadapan bagi mengelakkan segala masalah ini. Ayam, ikan, daging, sayur-sayuran dan minyak masak menjadi mahal, tetapi yang lebih membimbangkan ialah bekalan makanan tidak mencukupi. Malaysia negara membangun paling berjaya, tetapi masakan rakyat Malaysia dalam kurun ke-21 kekurangan makanan apalagi sumber protein, tempelaknya. Muhammad Khalid juga menyelar sistem memperbaharui pasport yang mengambil masa berminggu-minggu. Di Tambak Johor, ratusan ribu terpaksa beratur berjam-jam lamanya kerana kesesakan di CIQ Malaysia. Sedangkan semua mempunyai masa hampir 2 tahun untuk menambah baik sistem bagi kelancaran perkhidmatan sewaktu pandemik, ujarnya.
Beliau juga mendakwa LRT tidak berfungsi dengan lancar dan menyukarkan ratusan ribu pekerja yang harus ke pejabat setiap hari. Kesesakan di Kuala Lumpur dan Lebuh Raya pula semakin menggila. Semuanya hanya memaparkan satu gambaran bahawa perkhidmatan awam di Malaysia berhadapan krisis keyakinan dan kecekapan. Kepada Menteri Kewangan, keutamaan negara ialah mengatasi krisis ekonomi. Keutamaan Menteri nampaknya Kuala Selangor. Perbendaharaan negara tidak perlu menjadikan kawasan mana sekalipun anak angkat. Ini adalah dasar sasau dan keliru, tegas Muhammad Khalid. Akhir sekali, beliau mengecam pihak kepimpinan tertinggi perkhidmatan awam yang sibuk hendak menguatkuasakan peraturan disiplin untuk memastikan bahasa Melayu diutamakan sepenuhnya sebagai bukan keutamaan sama sekali. Meningkatkan kecekapan perkhidmatan awam adalah apa yang negara ini perlukan pada waktu ini, bidasnya. Jelas, di samping mengakui kelemahan kerajaan, Muhammad Khalid cuba menafikan UMNO terbabit dalam kemelut kerajaan yang kucalana ini. Semua kebejatan ini tidak akan menimpa negara jika UMNO tidak bersekongkol dengan pengkhianat mandat rakyat menerusi langkah Sheraton pada 23 Februari 2020 lepas. Dalam pada itu, bayangkan jika Menteri Pertahanan mengambil Lumut sebagai daerah angkat dan Menteri Pengangkutan mengambil Pelabuhan Kelang. Apa jadi agaknya? Inilah senario kerajaan tepuk atap 2.0 yang terus kucalana selagi mereka berkuasa di Putrajaya. Sekali lagi, Pengerusi SAFE Kelantan, Datuk Husam Musa tampil dengan pendedahan yang membabitkan isu tak diurus kerajaan negeri itu. Kali ini, beliau mendakwa Kelantan dikuasai oleh gandingan 2H. Gandingan Hanifah Hafiz dikatakan antara mercu tanda pemerintahan Yang Amat Berhormat Datuk Ahmad Yaakob, katanya. Datuk Hanifah Ahmad yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Pengkalan Pasir ialah pengerusi jawatan kuasa perindustrian, perdagangan, pelaburan dan pembangunan usahawan dalam Kerajaan Kelantan. Menurut Husam, gandingan mereka wujud dalam pembalakan bersama Daulah Najah dan Dar Resources. Hanifah mewakili Daulah Najah yang mewakili kawasan Balak. Sementara itu, Hafiz ialah pemilik tunggal syarikat Dar Resources iaitu kontraktor balak yang dilantik oleh Daulah Najah. Gandingan mereka wujud dalam projek pembalakan hutan dara seluas 700 ekar, kata Husam. Husam berkata pembalakan di hutan simpan kekal negeri itu berakhir dengan terlulusnya hutan dara perlindungan dan kecurian kayu balak bernilai RM5 juta dari kompartmen bersebelahan. Dua peristiwa ganjil berlaku serentak. Belum kepastian pencurinya kerana kerajaan negeri masih berdiam diri. Apa tindakan kerajaan negeri terhadap jenayah keji itu juga belum terjawab. Melainkan media melaporkan pengarah hutan Kelantan diarah menutup mulut, dakwanya. Gandingan 2H juga boleh dilihat dalam projek lombong dan kilang pemprosesan emas usaha-sama antara Calstone Sdn Bhd dan Prima Warisan Ventures Sdn Bhd di Sokor Tanah Merah. Menurut laman Facebook Menteri Besar Kelantan, ia dirasmikan oleh Menteri Besar pada 9 April 2018, kata Husam. Beliau berkata pengurusi Calstone Sdn Bhd pada waktu itu ialah Datuk Hanifah Ahmad. Manakala Hafiz pula adalah seorang daripada dua ahli lembaga pengarah Prima Warisan Ventures Sdn Bhd bersama seorang bernama Low Peng Kian atau Chua Peng Kian. Seperti dapatan carian SSM, Prima Warisan Venture ditubuhkan pada 1 April 2015. 3 tahun kemudian syarikat ini dapat konsesi melombok emas, ujar Husam. Beliau juga mendedahkan bahawa gandingan 2H boleh dilihat dalam projek mega Bandar Perabot Gua Musang yang dilancarkan oleh Menteri Besar sendiri pada 10 September 2020 dengan pelaburan RM1 bilion. Kata Husam, Hafiz adalah Ketua Pegawai Eksekutif syarikat McKeith Management Committee Sdn Bhd iaitu syarikat pemaju bandar perabot berkenaan. Sementara itu, pengerusi eksekutif dan pemilik syarikat tersebut ialah seorang bernama Low Peng Sian atau Chua Peng Sian. Menurut beliau, Chua Peng Sian mungkin adalah abang kepada Low Peng Kian atau Chua Peng Kian. Abang dapat bandar perabot, adik dapat lombok emas, kabel yang kuat. Ketua Pemuda PAS Kelantan tahu tak? Sindir Husam. Menurutnya, semasa pelancaran kompleks perabot atau bandar perabot belum wujud. Malangnya dalam dakwah atau propaganda organ parti seakan telah wujud kompleks perabot atau bandar perabot terbesar di Malaysia, tempelaknya. Husam mendedahkan tugas McKeith Management Committee Sdn Bhd hanya untuk mengendali projek termasuk menjual lot-lot tapak kilang bukan sebagai pelabur yang akan membuka kilang perabot bernilai RM1 bilion itu. Carian SSM menunjukkan syarikat ini ditubuhkan pada 5 Februari 2018. 2 tahun kemudian syarikat ini sudah dapat projek jual lot tapak kilang, dakwanya. Husam juga merujuk kepada kenyataan Hanifah pada sidang Dewan Undangan Negeri Kelantan bertarikh 24 Ogos 2020 yang menyebut bahawa
Fasa pertama iaitu projek itu dengan keluasan 50.181 hektar telah mengeluarkan 16 lot kilang, manakala 5 lot lagi membabitkan infrastruktur asas antaranya tangki air, pencawang tenaga nasional, tapak kumbahan, nursery dan kawasan lapang. Berdasarkan laporan berita bernama bertarikh 29 Mac 2022, menurut Husam, Kerajaan Kelantan juga bersetuju menghulurkan 20 juta ringgit daripada Peruntungan Rancangan Malaysia ke-12 untuk membina infra bagi projek berkenaan. Ketua Amanah Kota Baru itu juga mempersoal apa kelebihan syarikat ini sehingga Hanifa iaitu Kerajaan Kelantan melantik syarikat tersebut sebagai broker jual lot tapak kilang. Catatan penyata kewangan Mekif menunjukkan syarikat ini mencatat kerugian sebanyak RM61,000 pada tahun kewangan sehingga Mac 2021. Aset bukan semasa syarikat ialah RM4.8 juta dengan tanggungan sebanyak RM4 juta. Pendapatan syarikat pada tahun itu dicatatkan sebagai kosong. Sungguh pun kedudukan kewangan syarikat tidak kukuh dan tiada rekod perniagaan, syarikat ini bertuah dipilih oleh Yang Berhormat Datuk Hanifa iaitu Kerajaan Kelantan. Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan PKINK dan anak syarikatnya tak layak nak jadi broker jual lot. Soalnya, secara sinis Husam menegaskan, berniaga balak pandai, berniaga emas pun pandai. Jadi pemaju uruskan lot-lot tapak kilang pun pandai. Sama ada Encik Hafiz sangat pandai atau Yang Berhormat Datuk Hanifa yang cekap. Harap-harap tak berlaku jenayah pertindihan kepentingan atau conflict of interest. Akhir sekali Husam mengajak warga Kelantan termasuk pimpinannya memikirkan data dan fakta. Buang rasa taksub melampau, fikirkan kepentingan negeri yang anda diberikan amanah, tegasnya. Kebetulan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Ahmad Marzuq Syari sangat bersetuju dengan cadangan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob supaya Suruhanjaya Patuh Syariah ditubuhkan. Kepatuhan syariah ini bukan sahaja dari sudut makan minum halal atau tidak halal, tetapi juga dari segi muamalah dan urusan harian kita, katanya seperti dipetik Berita Harian. Bukankah muamalah itu termasuk tata kelola tadbir urus kerajaan dan urusan perniagaan syarikat miliknya? Justru adakah gandingan 2H seperti yang didakwa Husam itu patuh syariah? Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata menerusi tinjauan beliau di pasar tempatan Chowkit mendapati harga sayur-sayuran semakin meningkat tinggi. Katanya beliau menerima aduan daripada peniaga dan pembeli mengenai kenaikan bahan makanan tersebut. Harga timun yang dulu boleh dibeli dengan harga RM3 sekilo kini naik kepada RM7 sekilo. Julat kenaikan bagi harga sayur-sayuran adalah sekitar RM2 hingga RM8 sekilogram, katanya dalam satu kenyataan. Beliau membangkitkan mengenai pandangan sesetengah pihak bahawa kenaikan harga sayur-sayuran adalah bersifat sementara. Namun, saya menggesa pihak kerajaan untuk mempercepatkan inisiatif penggunaan teknologi dalam bidang pertanian dengan libat urus pemegang taruh seperti golongan petani, usahawan tani, badan pemikir seperti Khazanah Research Institute KRI bagi memastikan penghasilan sayur tidak terjejas dan harga sayur terus dapat dikawal selain dapat merapatkan jurang pertanian moden, ujarnya. Sebenarnya, kenaikan harga sayur-sayuran tidak boleh lagi disifatkan sebagai sementara. Ini kerana harga bahan ini telah meningkat sejak tahun 2021 lagi. Utusan Malaysia pada 26 November 2021 melaporkan bahawa harga sayur-sayuran telah naik paling tinggi sejak 30 tahun yang lalu. Ketika itu, para peniaga sudah mengeluh bahawa harga sayur-sayuran bukan hanya membebankan mereka, malah pihak pengguna juga. Antara sayur yang meningkat harganya ialah kubis, sawi, bunga kubis dan brokoli yang naik antara RM2 sehingga RM8 menurut laporan. Ekoran kenaikan tersebut, sayur bunga kubis naik sehingga harga RM20 sekilogram berbanding RM12 sekilogram pada Oktober 2021. Ketika itu, Pengarah Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna PPD NHEP Perlis, Nur Razak Jaafar mengakui mengenai kenaikan bahan makanan tersebut. Maklumat yang diterima mendapati kenaikan harga berpunca dari faktor cuaca iaitu hujan berterusan dan bekalan berkurangan, katanya seperti dipetik utusan online. Ini bermakna kenaikan harga-harga sayuran sudah diketahui oleh KPD NHEP. Adakah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI tidak maklum mengenai isu ini sedangkan ia membabitkannya? Hari ini harga sayur-sayuran masih juga naik. Kalau dahulu faktor cuaca iaitu hujan dipersalahkan, adakah kali ini jadi dituding kepada cuaca panas pula?
Ingat lagi tak ketika Malaysia tidak diundang pada sidang kemuncak pemimpin berkenaan iklim di Amerika Syarikat pada 22 dan 23 April 2021 lalu, Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tun Ibrahim Tuan Man berkata negara ini bukan tergolong dalam kategori negara yang terdedah kepada impak perubahan iklim yang ketara. Seandainya kenyataan itu benar, kenapa cuaca dipersalahkan apabila harga sayur-sayuran meningkat naik? Menurut laporan Harian Metro pada 12 November 2019, harga sayur tidak mengalami peningkatan kecuali sedikit kenaikan harga untuk sayur kubis bulat iaitu kini RM1.50 sekilogram. Carian Jom Channel mendapati hari ini harga kubis bulat di pasar Kuala Lumpur ialah RM4 sekilogram manakala kubis bulat tanah tinggi RM6 sekilogram. Jangan lupa pada 12 November 2019, Putrajaya masih dikuasai oleh Pakatan Harapan. Justru, apa kelebihan kerajaan campuran Perikatan Nasional Barisan Nasional ini berbanding dengan Pakatan Harapan? Tidak ada. Pemerintahan negara hanya beralih daripada kerajaan yang diterajui oleh golongan profesional yang pelindung rakyat kepada kerajaan kakistokrasi sejak 23 Februari 2020. Jangan salahkan pihak lain di atas kebebalan dan ketamakan sendiri untuk berkuasa tanpa dukungan dasar yang mantap untuk rakyat dan negara. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azmin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.